Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Muhammad Azizi Rahim bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 9 April. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Embas meminta kontraktor yang berdepan masalah dalam melaksanakan projek berbincang dengan Jabatan Kerja Raya JKR dalam mencari penyelesaian bagi isu-isu yang mereka hadapi. Beliau yang merupakan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan menjelaskan pihak JKR sedia untuk membantu supaya projek yang diberi kepada mereka dapat disiap mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dato' Amar Douglas membuat gesaan itu selepas melawat dua buah projek pembinaan jambatan iaitu Jambatan Sungai Paku di Sepauh dan Jambatan Sungai Saribas 2 di Pusak. Kedua-dua projek tersebut dianggap projek sakit kerana perkembangan semasa adalah lewat dari jadual asal. Projek Jambatan Sungai Saribas 2 bernilai RM385 juta menghubungkan Maludam dengan Pekan Pusak sepatutnya siap pada 4 Februari 2025. Walau bagaimanapun tarikh baru ditetapkan pada 27 Mac 2025. Begitu juga dengan pembinaan Jambatan Sungai Paku di Sepauh yang melibatkan kos RM27 juta. Tarikh siap yang baharu diberikan kepada pihak kontraktor adalah pada 21 Disember 2023 berbanding jadual asal 5 November 2023. Beberapa faktor dikenal pasti menjadi punca projek tersebut mengalami kelewatan, antaranya kelewatan penghantaran bahan binaan ke tapak projek susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini. Selain itu, faktor cuaca juga turut menyumbang pada kelewatan pelaksanaan projek. Justru Dato' Amar Douglas mahu kontraktor mempunyai hubungan rapat dengan pihak JKR agar setiap isu yang timbul dapat diselesai segera. Pada masa sama, kontraktor perlu melaksanakan apa yang mereka telah persetujui. Dato' Amar Douglas menekankan pentingnya setiap projek infrastruktur di negeri ini yang telah diluluskan kerajaan dilaksana dan disiap mengikut jadual kerana jika sebaliknya berlaku, rakyat akan kecewa dan kesannya adalah kepada kerajaan. Kestabilan politik bakal dinikmati selepas pilihan raya umum ke-15 kelak. Duta khas Perdana Menteri ke Jepun, Republik Korea Selatan dan Taiwan, Datuk Seri Richard Riyot Jaim berkata dengan usaha menggubal Akta Anti Lompat Parti yang akan dibentangkan Isnin ini, beliau optimis keabsahan kerajaan tidak lagi tergugat seperti kini. Yang amat berhormat, Datuk Seri Richard memberitahu dengan pertukaran kerajaan sebanyak 3 kali dalam satu penggal selain 38 ahli parlimen yang melompat parti, satu instrumen bagi menstabilkan politik amat diperlukan. Namun ke arah itu parlimen harus meminda artikel 10 dalam perlembagaan. kerana artikel 10 di bawah perlembagaan ada menyebut tentang freedom. Freedom of nearly everything. Maka oleh yang demikian, the first thing yang akan diusahakan oleh kerajaan iaitu untuk membentangkan pada hari Isnin ini juga tentang perlembagaan mengenai freedom artikel 10 itu. Bercakap kepada media selepas program Rambeh Sungkeh di Kampung Hulu Serian, Dedah Datuk Seri Richard lagi gabungan Parti Sarawak GPS akan menyokong usul Akta Anti Lompat Parti apabila dibentangkan kelak. Setakat ini, GPS mempunyai 18 ahli parlimen dari Sarawak. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan geran kerajaan berjumlah RM50,000 untuk diagihkan kepada 26 masjid dan surau bagi kawasan Serian. Beliau turut meluangkan masa beramah mesra bersama penduduk kampung dalam majlis berbuka puasa. Perjuangan menuntut hak-hak Sarawak oleh gabungan Parti Sarawak GPS bukanlah satu retorik politik semata-mata. Menerusi kenyataan medianya, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Fazruddin Abdul Rahman menegaskan di bawah pimpinan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, usaha tersebut membuahkan hasil sekaligus memberi manfaat kepada rakyat di negeri ini. Jelas Fazruddin, ini termasuk kejayaan pengenaan cukai jualan negeri SST sebanyak 5% ke atas produk-produk petroleum dan hak minyak dan gas Sarawak sebagai pengedar gas petroleum cecair LPG yang tidak lagi perlu memohon lesen dari Putrajaya di bawah Akta Pembangunan Petroleum PDA Kerajaan Persekutuan 1974 dan Akta Kawalan Bekalan CSA 1961. Namun demikian, katanya menurunkan harga petrol, diesel dan LPG yang dijual melalui Petroleum Sarawak Berhad Petros dalam tempoh terdekat adalah
adalah tidak munasabah. Ini kerana produk-produk tersebut telah disubsidi oleh Kerajaan Persekutuan yang membolehkan rakyat Malaysia memperolehnya pada harga yang boleh dicapai. Justru itu katanya adalah tidak logik sekiranya menggunakan dana awam untuk menurunkan harga barangan yang telah disubsidi sehingga 11 bilion ringgit dan dijangka meningkat sehingga 28 bilion berikutan konflik antarabangsa semasa antara Rusia dan Ukraine. Tambahnya lagi dengan cadangan perbelanjaan bahan api yang tinggi itu, berbilion-bilion dana awam sebaliknya boleh digunakan dengan lebih baik untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dalam menjaga kebajikan rakyat Sarawak. Seramai 62 anak-anak yatim dan golongan memerlukan di Miri menerima sumbangan duit raya dan peribadi daripada isteri Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tuh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Sumbangan diagihkan kepada penghuni Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Miri dan Miri Methodist Children's Home. Ia disampaikan oleh Timbalan Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus dan Bendahari Kehormat Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri, Datin Siti Syurgayah Ahmad Zaidin, bagi mewakili Tuh Puan Datuk Patinggi Ragat di Miri. Pengagihan bubur lambuk setiap kali Ramadan bukan sahaja dilihat sebagai amalan bersedekah di kalangan umat Islam, sebaliknya turut menjadi landasan pengukuh silaturahim sesama masyarakat. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Ali Biju memberitahu program seperti itu tanpa disedari telah mengerat keakraban di kalangan penduduk kampung kerana penyediaan bubur lambuk kebiasaannya dibuat secara gotong royong. Datuk Ali melihat program pengagihan bubur lambuk turut menjadi medium perkongsian budaya, memandangkan kaum lain berpeluang menikmati juadah tersebut setiap kali bulan puasa. Beliau sendiri mengakui berasa teruja kerana tahun ini program berkenaan dapat diadakan semula selepas 2 tahun ia tertangguh susulan penularan COVID-19. Oleh itu, tahun ini beliau telah menyalurkan sejumlah dana kepada setiap jawatan kuasa masjid dan surau di kawasan Parlimen Seratok bagi program penyediaan dan pengagihan bubur lambuk. Datuk Ali ditemui RTM ketika mengagihkan bubur lambuk kepada orang ramai di Simpang Nyabor di Kabong. Dalam pada itu, beliau berharap umat Islam dapat berbelanja dengan bijak menjelang sambutan Aidilfitri nanti. Berbelanja secara berhemah supaya keadaan inflasi kita dapat dikawal. Maklumlah sekarang harga naik, jadi perbelanjaan yang terancang yang berhemah adalah diperlukan ataupun amatlah digalakkan semasa kita menyambut Aidilfitri pada tahun ini. Datuk Ali kemudiannya berkesempatan meninjau kerja-kerja penyelenggaraan perparitan di tanah perkuburan Kampung Nyabor yang sering dilimpahi air setiap kali musim hujan. Turut serta Ketua Kampung Nyabor, Abang Ahmad Abang Ali, yang meluahkan rasa syukur dan terima kasih kepada Datuk Ali kerana memberi maklum balas pantas dengan menyumbang dana bagi tujuan penyelenggaraan parit. Kawasan perkuburan saya ni banjir. Tapi Alhamdulillah apabila ada dapat bantuan dari Yang Berhormat Datuk Ali untuk menyelesaikan masalah di kawasan perkuburan Kampung Nyabor. InsyaAllah tak akan ada banjir. Masyarakat diseru untuk meneruskan kerja-kerja kebajikan walaupun terdapat pertubuhan dan badan bukan kerajaan ditubuhkan untuk tujuan melaksanakan kerja kebajikan. Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, tanggungjawab bersama dalam masyarakat untuk kebajikan amat penting ke arah memastikan tiada insan yang tertinggal dalam menerima bantuan. Jelas Datuk Abang Muhammad Shibli, untuk Tabung Baitul Mal Sarawak pula, sebanyak 1.25 juta ringgit nilai bantuan telah disalurkan kepada 910 orang sepanjang tahun lepas. Manakala bagi tahun ini, sebanyak RM223,000 telah disalurkan untuk 118 orang penerima setakat ini. Selain itu, pihaknya juga menyalurkan pelbagai bantuan lain antaranya bantuan untuk penduduk yang terjejas semasa pandemik COVID-19 dan bantuan pendidikan. Bersempena bulan Ramadan pula, pihaknya juga tampil menghulurkan bantuan kepada golongan fakir di negeri ini. Untuk bulan puasa ini di Sibu kita menganggarkan 158 orang. 158 orang akan menerima ini kerana ini adalah berdasarkan kepada penilaian kami. Penilaian kami dan ini adalah orang yang boleh dikatakan fakir.
Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan berupa makanan asas dan wang tunai kepada golongan fakir di Sibu. Katanya, bantuan ini bersempena bulan Ramadan dan sedikit sebanyak untuk persediaan menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Sarawak merekodkan 3 lagi kematian akibat jangkitan COVID-19 bagi tempoh 3 hari lepas. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media harian COVID-19 menyatakan kes kematian itu melibatkan 3 buah bahagian, iaitu Sibu 2 kes, manakala Kuching dan Samarahan masing-masing 1 kes. Sementara itu, semalam sebanyak 385 kes baharu COVID-19 dicatatkan di negeri ini, menjadikan kes terkumpul sebanyak 301,883. Daripada jumlah itu, 383 adalah dalam kategori 1 dan 2, manakala 2 kes kategori 3 dan 4. Bahagian Kuching mencatatkan jumlah kes positif tertinggi, iaitu 107 kes, diikuti Miri 51, Bintulu 42, Sibu 41, Serike 24 dan Semerahan 19. Manakala 28 bahagian lagi mencatatkan kes positif 1 angka. 1 kluster juga telah diisytiharkan tamat, iaitu kluster Jalan Batu Kaya, Lubuk Antu. Sekian berita pagi Sarawak edisi Sabtu 9 April. Keluarga Malaysia, meskipun kita telah lengkap divaksin dan diberikan beberapa kelonggaran, jangan kita leka. Terus patuhi SOP bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19. Dengan itu, saya Muhammad Aziz Rahim. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hormat.